Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera semuanya. Baik, pada hari ini bersama Cikgu Azmi kita akan sambung bab kedua dalam matematik KSSM tingkatan 5, iaitu tentang matriks. Okey, kita pergi yang pertama. Jadi harap semua dah bersedia. Okey. Untuk bab kedua ni anda akan belajar dua perkara penting, iaitu yang pertama 2.1 adalah matriks dan 2.2 adalah operasi asas matriks. Okey. Dan kita lihat dalam kehidupan seharian matematik ni ada bidang dia panggil bidang matriks. Okey, dalam matematik tu sendiri ada pecahan, ada algebra, macam-macam lah kan. Jadi hari ni kita akan fokus pada matriks. So matriks ni digunakan dalam bidang matematik untuk mewakili dan menyelesaikan masalah dalam algebra, statistik dan geometri. Okey, contoh dalam yang terdekat dengan kita adalah dalam bidang urus belilah, maksudnya jual beli sebagainya. Pengurus belian boleh mencatat jumlah in stock ataupun jumlah inventory dalam perniagaan. Itu antara kegunaan matrik. Okey, dan matrik ni jangan anggap sebagai filem matrik saja So, matrik ni adalah cabang matematik sebenarnya. Dan Arthur Kelly ni adalah seorang ahli matematik Inggeris. Dia inilah yang mencipta ataupun memulakan asas matriks dan diguna pakai sehingga hari ini. Okey, bagi kita lihat seterusnya. Okey, first kita akan tengok video dulu. Ronaldo, Messi and Zlatan are warming up before an all-stars football game. Ronaldo gets the ball and passes on to Zlatan. Zlatan then passes the ball to Messi, and then Messi passes the ball back to Zlatan, and many such passes are exchanged. Now it was pretty easy for me to explain this to you diagrammatically. But what if I wanted to explain this to a computer? The computer will not understand diagrams. So we make a small table on the right with 3 rows and 3 columns. We can have Ronaldo, Messi and Zlatan as rows. And to know who the ball was passed to, we have Ronaldo, Messi and Zlatan as columns. We all know what Zlatan is capable of, but let's assume the players can't pass the ball to themselves. So these 3 elements will be 0. There is one arrow going from R towards M, so we write a 1 here. And there's just one pass from Ronaldo to Zlatan. Similarly, we fill the rest of the slots. What we see here is nothing but a matrix. It is nothing but an array of elements, something which a computer can decode. And it summarizes the entire warm-up session. Adding up all the numbers here will give us the total number of passes, and it also tells us the direction of the passes. Don't you wish matrices were taught like this in school? Okey, baik, itulah serutan video tentang pengenalan berkenaan dengan matriks. So dalam video tadi tu kita akan lihat bahawa bagaimana 3 orang pemain bola sepak terkenal dunia membuat hantaran dia buat dalam bentuk karikatur kan, animasi. So kita nampak bagaimana dia pas bola kepada pemain lain tu dan dicatatkan dalam bentuk nombor, dan nombor itu disusun dalam bentuk baris dan laju. So hari ini matriks kita akan belajar tentang bagaimana nombor itu disusun dalam bentuk baris dan laju, dan bagaimanakah penggunaannya untuk kita mewakilkan maklumat. Okey, mewakilkan maklumat dalam bentuk matriks. Okey, kita lihat 2.1 matriks. Okey, buku teks muka surat 36. Okey, 36. Bagaimana kita nak mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Macam tadi, kes bola tadi tu kan. Situasi sebenarnya adalah permainan bola sepak. Pemain passing bola. So, berapa jumlah passingan tu kan? Passingan pula berapa jumlah hantaran tu? Okey, kita boleh wakilkan dalam bentuk matriks. Okey, so matriks ini adalah nombor yang disusun dalam baris dan laju. Okey, baris yang melintang tu kan, baris yang melintang, laju yang menegak. Okey, untuk membentuk satu tata susun segi 4 tepat atau segi 4 sama, maksudnya nombor tu dikurungkan dalam bentuk kurungan yang besar. Sama ada kurungan tu boleh jadi benda yang segi 4 ataupun segi 4 sama lah, segi 4 tepat ataupun segi 4 sama. Dan tanda kurung matriks itu biasanya kita akan gunakan dalam bentuk yang ni, kurungan yang macam segi 4 ni, ataupun kurungan macam ni, boleh. Okey, cuma kali ni bila matriks kita akan jumpa kurungan tu lebih besar lagi. Okey, baik, kita pergi seterusnya.
Contoh yang pertama, buku teks muka surat 37, wakilkan maklumat berikut dalam bentuk matriks. Okey, dalam jadual ni kita ada cerita pasal keperluan kalori harian bagi kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Dia dah bagi nombor dah, kan? Jadi nombor-nombor ni dalam bentuk jadual. Kita transfer, kita nak bawa keluar nombor tu dalam bentuk matriks. Jadi kita hanya letakkan dia dalam bentuk kurungan. Okey, kurungan ni. Yang tadi first nombor 1700, yang kedua 2100, yang ketiga 2000, yang keempat 1800. Dalam bentuk satu baris saja. Ataupun kita boleh buat dalam bentuk laju saja. 1700 ke atas diikuti dengan 2100, 2000 dan juga 1800. Maknanya kita buat dalam keadaan sebaris. Sebab maklumat awal ni pun sebaris. Nampak ni? Dia baru orang kata dalam bahasa mudah aja dalam setingkat. Kita akan tengok lepas ni bertingkat-tingkat pula. Cuma yang untuk permulaan ni kita akan nampak dia setingkat saja. Dan kita boleh transfer dalam bentuk matrik. Syarat dia adalah kita mesti mulakan dengan kurungan. Okey, macam set, soalan set kan. Dia mesti dengan kurungan. Okey, cuma tak ada dalam bentuk jadual lah. Kotak-kotak ni tak ada. Kita hanya letak nombor tu begitu je. Dan pastikan kedudukan dia betul lah. Siapa yang depan, siapa yang belakang, siapa yang tengah. Sama ada kita boleh buat dalam bentuk satu baris ataupun dalam bentuk satu laju. Okey, baik. Kita lihat contoh yang kedua, B. Jadual di bawah menunjukkan pungutan pingat oleh kontingen Malaysia untuk 3 acara Temacha Sukan C ke-29. Sukan C ke-29. Baik, kita lihat ada 3 acara terjun, pencaksilat, olahraga, emas, perak dan gangsa. Okey. Ini dalam bentuk jadual yang kita dah biasa jumpa. Dalam bentuk matrik kita akan transfer balik benda yang sama, cuma terlihat dia susun Dia susun dalam menggunakan kurungan. Okey, tengok ni 13, sinilah nampak. Baris yang pertama, laju yang pertama. 5 pun sama. 5 berada pada baris yang pertama, laju yang kedua. Gangsa berada pada ini, satu ni kan. Berada pada baris yang pertama, laju yang ketiga. Okey ataupun dia boleh buat macam ni lah. Kan? 13, 10, 8. Maksudnya dia ambil yang emas dulu. Kalau yang kedua ni, baris pertama ni, dia ambil yang emas dulu. Nampak ni? Emas 13, 10, 8. Dia buat yang tu dulu. Lepas tu baru perak pula. 5, 2, 8. Lepas tu bawa gangsa 1, 4, 9. Boleh. Okey, sama ada nak buat baris dulu ke ataupun laju dulu pun boleh, tak ada masalah. Okey, yang penting susunan tu mestilah dalam bentuk baris dan laju. Okey, dan matrik ini kita nampak dalam bentuk segi empat sama. Sebab kenapa segi empat sama? Sebab samalah. Baris dia 3, dia punya laju pun 3, kan? Jadi samalah. Okey, baik, kita lihat seterusnya. Soalan C. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah untuk Bahasa Melayu, 82 markah untuk Matematik dan 72 markah untuk Sejarah. Hamid pula mendapat 80 markah Bahasa Melayu, 88 markah untuk Matematik dan 70 markah Sejarah. Dalam bentuk ayat. Tadi dalam bentuk jadual, sekarang dalam bentuk ayat. Juga kita boleh transfer dalam bentuk matriks. Okey. Jadi susun dia adalah ni 76 Bahasa Melayu. Okey. Dan satu lagi adalah 80. Nampak ni? So yang pertama ni adalah untuk BM. Nampak dia susun. Okey. So, kemudian 82, baris kedua baris kedua 82 dan 88 untuk markah matematik. Nampak ni? 82 dengan 88. Baris ketiga adalah untuk sejarah. 72 dan 70. Ataupun dia susun dalam bentuk macam ni. Okey. Lain pula. Maksudnya BM dalam keadaan menegak laju 76-80. Ni BM. Yang ini pula untuk matematik. Yang ini untuk sejarah. Okey, tadi ni matematik, ni sejarah. Nampak susunan dia. Maknanya kita boleh buat dalam bentuk macam tu. Okey, boleh. Cuma yang ni kita tak panggil segi empat sama lah, sebab dia punya baris tak sama dengan laju. Baris dia 2, laju dia 3. Sama kat macam ni. Okey, baris dia 2, yang ni baris 2. Baris dia 2, laju dia 3. Jadi dia bukan dikatakan dalam bentuk segi empat sama. Okey, segi empat tepat boleh. Okey Jadi ini kedudukan matriks. Maknanya kita susun data tu atau nombor tu dalam bentuk baris dan laju.
Okey, sama ada kita nak utamakan baris dulu ataupun kita nak utamakan yang laju dulu, susunan nombor tu. Okey. Baik, latih kendiri. Cuba lihat tutorial latih kendiri. Muka surat 38. Latih kendiri 2.1a. Soalan kedua, muka surat 38. Tandakan dulu Latih kendiri 2.1a, soalan kedua dan muka surat 38. Okey, baik. Setakat ni ada soalan. Silakan saya buka soalan sebelum kita pergi seterusnya. Ada nak bertanya, silakan 5AB. Ustaz, Ya, silakan. yang contoh C tu, kalau boleh ke susun dia berderet panjang? Okey, baik. Terima kasih. Bagus soalan tu Okey, macam soalan pertama tadi, kan? Soalan pertama tadi kita susun sebaris panjang kan? Itu disebabkan dia dalam jadual asal, dalam soalan tu memang dah satu baris. Okey, tapi dalam ni dia tak sama sebab ada 3 benda yang berbeza. Pertama, yang ni subjek. Subjek ada 3, iaitu BM, BM, kita ada matematik, kita ada sejarah. 3 benda yang berbeza. Secara logiknya dah menunjukkan bahawa ada 3 baris. Okey, ataupun kita lihat pula ada orang lain. Okey, kita ada Samad, kita ada apa lagi? Hamid kan? 2 orang kan? Okey. Jadi dia tak sama. Tak sama, maka kita kena susun macam ni. Okey. Sama ada kita buat baris dulu, baris untuk BM, baris untuk matematik, baris untuk sejarah. Okey. Boleh? Lagi soalan lain? Okey, macam tadi soalan pertama, saya faham tu sebab ada yang tanya kan, kenapa tak boleh buat sebaris. Kalau kita pergi sebalik soalan pertama, kita go to balik soalan pertama ni, cuba tengok baris tu dari segi laju kita ada kanak-kanak kan, kanak-kanak, remaja, dewasa, warga menengah. Okey, ada 4. Tapi untuk yang baris pula, yang baris ni kan, keperluan kalori ni satu je. Satu jenis je. Nampak? Sebab tu kita buat sebaris. Kalaulah ada lagi tambahan sini kan, saya buat jadual. Saya tambah kan, tambah. Alamak saya tambah jadual kan sini, saya tambah jadual bawah ni. Dia akan jadi 2 tingkat. Nampak? Dia jadi setingkat sebab dalam jadual tu memang dah setingkat. Maka setingkatlah kita buat. Okey, dia bergantung pada maklumat yang kita perolehi. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita sambung Baik, muka surat 38. Bagaimanakah menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam matriks? Ada 2 perkara dalam ni, iaitu peringkat matrik dan unsur. Kita lihat apakah ini masukkan peringkat dan unsur. Peringkat matriks boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan laju matrik itu. Contohnya macam ni. Kita ada baris ni Okey, yang ni baris yang ni baris. 1 2. 2 lah. Okey, 2. Laju pula kita kira 1 2 3. So laju dia adalah 3. So peringkat kita akan sebut sebagai 2 darab 3. Maknanya 2 baris darab 3 laju. Ataupun kita baca sebagai matriks 2 dengan 3. Ni. Kalau kita tulis, kita akan tulis peringkat tu sebagai 2 darab 3. Okey Cuma kalau kita baca kan, kalau kita baca kita akan sebut matriks 2 dengan 3. 2 tu maksudnya apa? 2 tu maksudnya adalah baris, 3 tu adalah laju. Kita akan sebut baris dulu baru laju. Dalam sebutan peringkat ni lah jadi kalau sebut kalau katalah saya kata matriks 3 dengan 3. Matriks 3 dengan 3 maksudnya apa? 3 baris. Okey. 3 baris dan 3 laju. Boleh? Macam tu lah maksudnya Okey, boleh Okey, kita lihat seterusnya. Okey, sekejap apa ni? Matriks M baris dan N laju mempunyai peringkat M darab M dah, dan dibaca sebagai matriks M dengan N. Samalah macam saya tekan tadi Jadi M ini huruf je mewakili baris, N ni mewakili laju. Okey. Jadi kita nak buat peringkat, kita akan ambil berapa dia punya baris dan berapa dia punya laju.
Okey. Dan bila ni penting Yang ini bila saya sebut contohnya dua baris dengan 3 lajur, bukan maksudnya 6 Ini peringkat. Maksudnya kita nak mewakilkan matriks tu ada peringkat dia. So nama je lah, nama Okey, baik. Setiap nombor, muka surat 38 hingga 39, setiap nombor dalam matrik dikenali sebagai unsur. Maksudnya, dalam satu matriks ni, semua nombor dalam tu dipanggil sebagai unsur. Boleh Okey, baik. Sekarang kedudukan. Kedudukan ni penting. Okey, untuk satu matriks, cuba tengok bawah ni. Yang pertama ni, dipanggil sebagai kedudukan 1-1. Bukan 11 bukan 11. Kita sebut sebagai 1-1. Maksudnya apa? Maksudnya baris pertama, laju pertama. Boleh faham? Okey. Yang kedua ni pula, tengok A12 kan? Maksudnya adalah baris pertama, laju kedua. Boleh? Dan seterusnya lah. Okey, bila tengok baris kedua pula Baris kedua ni dia tulis A21. Maksudnya adalah baris yang kedua kan? Baris yang kedua, laju yang pertama. Cuba tengok. Ni baris pertama, baris kedua. Betul tak? Dua lah. Yang ni masih lagi laju pertama. So dipanggil sebagai baris kedua laju pertama. So dilabel sebagai 21. Okey bukan maksudnya 21 22, bukan Kita sebut sebagai 21 22. Dia ada makna tu. Maknanya mewakili baris dan laju. Boleh faham Okey, katalah sebagai contoh ni yang ni. Kita tengok yang ni. Kita ada 16, 18, 11, 5, 10, 4. Okey, kalau saya nak kata nombor 10 ni. Okey, nombor 10 ni berapa dia punya kedudukan? Cuba tengok. Baris berapa? Baris yang kedua kan? Okey, nampak Nombor 10 ni dia adalah baris yang kedua. Laju pun yang kedua, betul tak? Jadi kedudukan dia adalah 2 2. Nombor 10 tu, nombor 10 ni kan? Ni berada pada kedudukan baris yang kedua, baris pertama, baris kedua, dan pada kedudukan laju yang pertama. Laju kedua Ini laju pertama, laju kedua. Ini baris pertama, baris kedua. Jadi kedudukannya adalah 2 2. Okey, boleh faham Kita pergi seterusnya. Muka surat 39. Contoh yang kedua, diberi 3 matriks. Okey, ada matrik pertama. Okey, matrik ni pula ni pun nak bagi tahu. Matriks ni mesti diwakilkan dalam huruf yang besar. Huruf besar macam P, Q ni kan, R. Macam set kan. Kita mewakilkan matrik tu menggunakan huruf besar. Tak boleh huruf kecil Okey. Baik, kita ada P, kita ada Q, kita ada R. Masing-masing berlainan daripada segi kedudukan. Masing-masing berlainan dari segi baris dan laju. Okey. Kita nak diminta tentukan peringkat bagi setiap matrik tu. Peringkat. Okey, jadi kita tengok. Okey, untuk P ni dia kata 1 darab 3, betul? Sebab untuk P ni baris dia 1. Baris 1, laju ada 3. Jadi 1 darab 3, betul lah. Okey. Okey, untuk Q pula dia kata 2 darab 1. Maksudnya Q ni baris ada 2, betul? Laju adalah 1. Jadi 2 darab 1. Okey So kita nak kira peringkat ni, kita kena tengok dia punya baris dulu, baru laju. Okey, untuk R pula adalah 4 kali 4. Sebab kita tengok R ni, kita ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, betul? Laju pun sama. 1 2 3 4. Jadi 4 darab 4. Boleh B pula, unsur. Okey, cuba tengok unsur. Baris pertama dan laju ketiga matriks P, iaitu P13. Manakah kedudukan P13? Jadi tengok pada ni lah. Mana? Bukan 13, 13. Saya pun dah sebut dah salah Bukan 13, 13. Okey, baik. Tengok matrik P. Matrik P ni ni matrik P Mana kedudukan 13? Ni 9 kan? Masuk kedudukan 13 ni, yang ni kan? P13 maksudnya adalah baris pertama memanglah baris pertama kan? Dan kedudukan laju dia ketiga. Jadi nombor dia adalah 9. Yang ini 9. Sebab kedudukannya adalah baris pertama,
laju ketiga. Nombor dia adalah 9. Boleh? Okey, sekarang tengok matrik Q pula. Okey dia lain matrik lain kita tengok fokus pada setiap matrik yang diberikan. Untuk Q pula dia kata cuba tengok Q21. Q21 maknanya baris kedua kat sini laju pertama. Mana dia? 4 atau 5? Jawapan dia adalah 5. Sebab 5 ni kedudukannya adalah pada baris yang kedua, laju yang pertama. Okey, 5 lah. Dan tengok R pula, dia kata kat manakah kedudukan, apakah nombor yang berada pada kedudukan R34. Tengok matrik R. 34 R34 maksudnya baris yang ketiga, 1 2 3. okey. Laju keempat, 1 2 3 4. Jadi sini kita akan jumpa. Boleh Jadi R itu adalah kedudukannya R34 kedudukannya bagi nombor 1. Boleh? Okey okey, ada soalan setakat ni? Saya buka lagi soalan seterusnya. Tak ada. Faham okey. Ya, silakan. Saya tak faham yang peringkat matrik R tu kenapa dia 4x4. Okey, baik. Terima kasih. Matrik R 4x4 Okey, cuba tengok. Kita mula dengan baris. Baris kat R ni kita ada satu kan. 1 2 3 4. So 4 lah. 4 baris. 4 baris Laju dia pun 4 juga. 1 2 3 4. So 4 darab dengan 4. Tu peringkat dia. Kena kira berapa baris, berapa laju dia. So untuk R tu 4 dalam 4. Okey, sama-sama. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Kita teruskan Contoh ketiga, muka surat 39. Diberi matriks D. Okey. Matriks D kita ada negatif 2, 5, 0, 4 atau 9. Okey. Okey, sebelum kita jawab ni, cuba tengok. Okey. Perhatikan berapa baris dia, berapa laju dia. Dekat situ lah kita akan dapat clue untuk peringkat matriks. Okey, jadi dia kata matrik dia, peringkat dia adalah 32 sebab baris berapa baris? Baris 3 kan? 1 2 3. Laju dia 1 2. Baris 3 laju 2. Jadi 3 darab 2. Boleh? Jangan silap, jangan kita kira laju dulu. Kita kira baris dulu. Baris dulu baru laju. Okey, baik. Kita tengok B. Unsur bagi D11, D21 dan D32. Okey, tengok sini Kalau nak senang, kita labelkan lah. Okey Yang ini 2 ni kedudukan dia 1 1. Betul tak? Baris pertama, laju pertama. 5 ni pula baris pertama, laju kedua. Yang kosong ni sekarang ni yang kosong ni dah masuk baris kedua kan. Jadi dia adalah baris kedua. Baris kedua. Alamak, mana hilang? Okey. Baris kedua, laju pertama. Boleh? Yang 4 baris kedua, laju kedua. Betul? Okey satu pula. Yang satu ni adalah sekarang ni masuk ke baris yang ketiga. Satu ni adalah baris ketiga, laju pertama. 9 adalah baris ketiga, laju kedua. Nampak? Boleh? Jadi untuk D11 ni jawapannya adalah negatif 2. Betul. Untuk D21 jawapannya adalah kosong. Betul. Dan untuk D32 jawapannya adalah 9. Nampak? Kita label kat situ lagi senang. Tengok. Okey? Tapi kita bila dah mahir, tak payah label pun tak apa. Kita dah tahu dah kedudukannya kan. Baris berapa, laju berapa. Dia macam koordinat kan? X, Y. Sama lah. Okey, baik Okey, baik. Tutorial Tutorial yang ni. Latihkan diri 2.1b. Soalan kedua muka surat 40. Jadi tandakan dulu Latihkan diri 2.1b. Soalan kedua muka surat 40. Baik, kita teruskan yang berikutnya. Okey. Buku teks muka surat 40. Bagaimanakah untuk menentukan sama ada dua matriks itu adalah sama? Okey, kali ini diberi dua matriks. Kita nak tentukan sama ada adakah matriks itu dikatakan sebagai matriks yang sama. Baik. M adalah sama dengan N. Maksudnya matriks M adalah sama dengan matriks N
Jika dan hanya jika kedua-dua matriks itu mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadan yang sama bagi kedua-dua matriks tersebut. Diberi dua matriks. Yang pertama tengok peringkat dia masih sama, dan yang kedua adalah unsur dia adalah sepadan. Okey, walaupun mungkin tak sama, tapi kalau sepadan dikira sama. Okey, baik terlihat. Seterusnya. Okey. Muka surat 41. Okey, muka surat 41 contoh keempat. Tentukan sama ada setiap pasangan matrik berikut adalah sama. Berikan sebab anda. Tengok yang pertama, A ni. Okey, antara A dengan B, adakah dia sama? Pertama tengok peringkat. Okey, peringkat dia sama kan? Ini adalah peringkat dia, ya. Ini adalah peringkat dia 2 baris 2 lajur kan? B pun sama, 2 baris 2 lajur. Okey, peringkat dah sama dah. Okey, tengok unsur pula. Unsur dia pun sama. Ni 2, sini pun 2. Ni 11, sini pun 11. Kedudukan yang sama dengan nilai yang sepadan. Ni 1, ni 1, ni 3, ni 3. Jadi peringkat sama, unsur pun sama, maka kita panggil sebagai matrik sama. Matrik sama, ya. Kita tengok B pula. B, okey, dia lain pula kan. B ni dia punya peringkat ini baris 1, lajur dia 2. Okey, yang D pula kita ada baris 2, lajur 1. Jadi peringkat tak sama, nampak? Peringkat tak sama. Okey, walaupun dia punya unsur dia sama, tetapi peringkat tak sama, maka kita anggap sebagai C ni tidak sama dengan D. Maksudnya matrik C dengan matrik D adalah tidak sama. Okey, kita tengok E pula, C. Okey, C kita ada matrik E dan matrik F. Matrik E dan matrik F. Okey, terlihat. Peringkat sama. Okey, ni 2 dengan 2. F pun samalah, 2 dengan 2. Okey. Cuba tengok unsur sama tak? Yang ni 8, sama 8. Tapi yang ni 3, ini adalah negatif 7. Maka tak sama dah. Okey. So, kesimpulan kita adalah matrik E ni tak sama dengan matrik F. Sebab walaupun peringkat dia sama, tetapi unsurnya pula tak sama. Okey, boleh. Kita tengok D pula. D, okey, tengok. Kita ada matrik G. Matrik G adalah apa ni? 3 baris dengan 2 lajur. Matrik H, kita ada 3 baris dengan 2 lajur. Okey, sama So, peringkat dah sama. Okey, cuba tengok unsur pula, unsur. Yang ni 0.5. Tapi yang ni adalah 1/2. Memang kita tengok dari segi nombor tu memang tak sama, tapi dia adalah sepadan. Sebab 0.5 samalah dengan 1/2. 0.5 ni kan kalau tekan kalkulator, kalau dari segi pecahan kita akan dapat 1/2. Kan dikira sebagai sepadan. Okey. So, cek balik yang lain. Ni negatif 2 betul, negatif 2 betul. Yang ni 6, sini pun 6 betul. Yang ni. Ini 0.8, sedangkan ini adalah 4/5. Okey, cuba cek kalkulator, sama tak? Okey, 0.8 ni ada sama tak dengan 4.5? Jawapannya adalah sama, dia adalah sepadan. 0.8 tu perpuluhan, kalau pecahan kita akan dapat 4/5. Okey, so yang lain, yang bawah ni negatif 1 sama, ini pun negatif 1. Yang ni adalah 12, yang ni pun adalah 12. Jadi keseluruhannya kesimpulan kita adalah peringkat pun sama, unsur pun sepadan. Jadi kita anggap sebagai matriks G ini sama dengan matriks H. Boleh Okey, baik. Tengok seterusnya. Contoh kelima, muka surat 41. Okey, diberi bahawa matriks P kita ada X 7, 0, 5 tolak 3Z. Okey, unsur ni panjang sikit Unsur yang ni 5 tolak 3Z. Dan matriks Q adalah 5 Y tambah 1, 0 dan 2Z. Tentukan nilai X, Y dan Z jika P sama dengan Q. Dia bagi tahu bahawa matriks P ni sama dengan matriks Q. Nilai sama. Bila sama, kita boleh buat persamaan lah untuk cari nilai X, Y dan Z. So, macam mana nak buat? Kita tengok. Oleh kerana P dengan Q ni sama, maka semua unsur adalah dikira sebagai unsur sepadan adalah sama.
Okey, bila dia dah declare bahawa matriks P dan Q tu adalah sama, maka semua unsur sepadan tu adalah sama. Okey, unsur bagi P sepadan dengan unsur bagi Q. Itu maksud dia. Jadi, untuk kedudukan pertama ni, X ni, okey, cuba tengok. Dia punya pasangan dia mesti dekat Q, tempat yang pertama juga. Okey, pada kedudukan 1, 1. Sini pun sama. 1, 1. Baris pertama, laju pertama. Jadi, X tu adalah 5. Kita dah dapat jawapan dah. X sama dengan 5. Selesai. Okey. Okey, untuk yang kedua pula. Okey. Baris kedua, laju pertama. Lawan dia tempat yang sama juga. Sini, dekat Q. Baris kedua, laju pertama. Baris kedua, laju pertama. Jadi, kita ada 7 sama dengan Y tambah 1. Okey, sama dengan ni sebab dia kata sama kan. Bila sama, kita buat persamaan lah. Macam ni. Okey. So, selesaikan. Satu ni bawa ke kiri. 7 tolak 1 sama dengan Y. Maka Y kita sama dengan 6. Jawapan kita adalah Y sama dengan 6. Boleh? Cuba tengok Z pula. Z kedudukan ni mana? Z ni yang bawah ni kedudukan ni pada kedudukan baris kedua, baris kedua, laju kedua. Jadi tengok pada Q pula, baris kedua, laju kedua. Okey, jadi kita pun buat persamaan yang sama. Okey Jadi persamaan dia adalah persamaan dia adalah kita buat 5 tolak 3Z sama dengan 2Z. Yang ni kita ambil dekat P, yang ni kita ambil dekat Q. Kita buat persamaan. Okey, jadi kita pindahkan, selesaikan, kita akan dapat Z sama dengan 1. Boleh dia cerita dia, kita boleh buat persamaan kiri dan kanan bila dikatakan bahawa matriks P tu sama dengan Q. Maknanya unsur dalam tu sepadan. Jadi bolehlah kita buat persamaan. Untuk mencari nilai pemboleh ubah yang diberi dalam matriks itu. Ini cara dia. Okey. Baik, jangan lupa tutorial. Okey. Latih kendiri 2.1C. Soalan kedua muka surat 41. Okey. Latih kendiri 2.1C. Soalan kedua muka surat 41. Okey. Baik, kita akan jumpa lagi pada sesi akan datang. Jangan lupa buat tutorial Siapkan latihan tu, kita akan sambung nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.